Untuk kita bawakan perhatian anda seterusnya, transforming correction ataupun memperbaiki ataupun transformasi untuk pemulihan ke arah perkongsian amalan terbaik sistem kepenjaraan. Jadi hari ini kami sangat berbesar hati untuk bersama dengan PKK, Kalbin Haji Muhammad Said, Timbalan Pengarah Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa dan Pemindahan Jabatan Penjara Malaysia. Baiklah, selamat datang Komisioner yang sudi bersama kami pagi ini. Ada satu program yang akan berlangsung tidak lama lagi. Mungkin boleh mulakan, Tuan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Jadi bagi pihaknya Jawatan Kuasa Induk ARCC 2024, saya mengucapkan terima kasihlah ya kepada pihak ATM yang sudi mengundang kami untuk berkongsi info dalam program pada pagi ini. Dan kami difahamkan ini merupakan persidangan pertama yang diadakan dan akan dianggota oleh negara-negara dari ASEAN. Jadi siapakah antara peserta yang bakal sama-sama menyertai persidangan ini, Tuan? Ya, untuk makluman para penonton, ya, Jabatan Penjara Malaysia sebenarnya menganjurkan persidangan ARCC 2024 ini ya selama 3 hari, ya, bermula 21 hari bulan hingga 23 Januari 2024 bertempat di Akademi Korreksional Langkawi, Kedah. Dan sedikit ya latar belakang berkenaan ARCC yang akan berlangsung. Sebenarnya kerjasama di antara negara-negara ASEAN ya merupakan asas penting dalam menggerakkan usaha-usaha memperkukuhkan ya pengurusan pemulihan banduan ya di rantau ini. Jadi sejajar dengan tema persidangan ya yang bertajuk Transforming Correction, Jabatan Penjara Malaysia telah merancang untuk menganjurkan ASEAN Regional Correctional Conference ya atau ARCC 2024 yang julung-julung kalinya diadakan. Ya. Peserta-peserta yang terlibat, Tuan? Untuk persidangan pada kali ini peserta yang terlibat adalah di kalangan pentadbir penjara dan koreksional di peringkat ASEAN ya di rantau ASEAN dan melibatkan 9 buah negara ASEAN termasuk pegawai-pegawai di kalangan Jabatan Penjara Malaysia dan juga agensi-agensi yang terlibat. Jadi dianggarkan lebih kurang seramai 130 orang peserta, terdiri daripada 70 orang peserta atau delegasi daripada negara ASEAN dan selebihnya peserta di kalangan Jabatan Penjara. Tuan, apa antara topik yang akan diangkat oleh pihak Jabatan Penjara Malaysia yang diharap dapat dibincangkan dan juga mendapat idea kerjasama daripada negara-negara anggota yang sama-sama menyertai persidangan ini, Tuan? Ya. Sebenarnya dalam sesi perbincangan pada persidangan kali ini diadakan dalam bentuk breakout session di mana tujuannya adalah ya untuk memulihkan para peserta untuk membentangkan ya tajuk dalam bidang amalan terbaik yang mungkin mereka laksanakan serta cabaran-cabaran yang dihadapi ya. Sebagai contoh di Malaysia dalam isu provision dan sebanyak 12 agenda item sebenarnya yang dibentangkan dalam persidangan kali ini. Jadi di antaranya ya Pusat Pembangunan Peradaban Budaya Kemanusiaan atau Civilized Human Culture Development Center, pengurusan infrastruktur penjara-penjara lama, penahanan para pembicaraan, ya, cabaran dan juga penyelesaian baharu kepenjaraan, amalan koreksional komuniti melibatkan kerjasama di antara pihak berkuasa keadilan ya, atau kehakiman dan juga sukarelawan di Jepun ya, trend dan cabaran. Seterusnya penstrukturan semula ya program pemulihan di Jabatan Penjara Malaysia, membina perubahan dan budaya baru ya, konsep kolaboratif, restoratif keadilan dan beberapa lagi agenda item yang akan dibentangkan oleh pentadbir koreksional di rantau ASEAN. Sehingga hari ini bagaimana persiapan yang telah pun dilakukan?
Alhamdulillah setakat hari ini persiapan kita di peringkat akhir persiapan dan kita sebenarnya telah bersedia untuk menerima kedatangan dari segi delegasi-delegasi atau peserta-peserta yang terlibat dalam persidangan pada kali ini. Dan untuk menjayakan, ini merupakan pertama kali persidangan diadakan dan pastinya pihak Jabatan Penjara Malaysia telah begitu banyak melakukan persiapan dari segi intipati, program, dari segi logistik untuk para peserta. Bagaimana pula dengan kerjasama dari segi penganjuran? Apakah ada juga yang boleh dikongsikan kepada para penonton? Ya, sebenarnya dalam penganjuran kali ini Jabatan Penjara Malaysia bekerjasama dengan agensi-agensi atau jabatan-jabatan lain ya seperti Kementerian Dalam Negeri ya, Jabatan Perdana Menteri iaitu bahagian protokol dan istiadat. Kemudian kita juga bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri ya, dengan Kerajaan Negeri Kedah dan pihak PDRM dan Lembaga Pembangunan Langkawi ya, LADA yang sama-sama membantu untuk menjayakan kelancaran persidangan pada kali ini. Selain daripada topik-topik yang akan dibincangkan ketika program ini, apa lagi pengisian daripada 21 sehingga 23 Januari ini? 3 hari program ini akan berlangsung. Ya, selain daripada pembentangan tajuk-tajuk yang dibentangkan dalam persidangan pada kali ini, kita juga sebenarnya menyediakan pameran berkenaan kepenjaraan di Malaysia dan selebihnya lebih kepada perbincangan di antara negara-negara ASEAN yang terlibat. Ya. Tuan, kalau boleh kongsikan dengan pengalaman Tuan lebih 20 tahun dengan Jabatan Penjara Malaysia, kadang-kadang kita mendapat persepsi negatif kalau penjara je, tapi sebenarnya banyak pengisian ataupun pemerkasaan jati diri bagi mereka yang berada dalam penjara dan keluar nanti. Bagaimana Tuan lihat dan harapnya dengan penganjuran program seperti ini dapat bertukar-tukar idea dengan negara-negara anggota, dapat memberikan persekitaran yang lebih baik lagi untuk mereka yang berada dalam situasi ini? Ya, sebenarnya melalui persidangan pada kali ini dengan adanya perbincangan daripada negara-negara rantau ASEAN, so kita mengharapkan dari segi pertukaran ilmu dan juga amalan terbaik di kalangan negara-negara ASEAN untuk kita boleh perkemaskan atau perkembangan dari segi program-program pemulihan kepada banduan ya yang sedang menjalani hukuman penjara, sama ada di dalam fasiliti penjara ataupun berada di luar komuniti. Ya. Pengalaman Tuan sebagai seorang pegawai penjara, mungkin ramai yang memberi tanggapan negatif kepada banduan yang menjalani hukuman di penjara itu sendiri. Secara general ataupun secara asasnya, bagaimana tanggungjawab dan juga tanggungjawab seorang pegawai penjara bagi memastikan banduan tersebut keluarnya daripada penjara tersebut menjadi seorang manusia? Ya, sebenarnya peranan Jabatan Penjara Malaysia ini adalah untuk menjalankan program-program pemulihan ya dan juga keselamatan ke atas seseorang banduan yang telah disabitkan kesalahan. Jadi apa yang kita hadapi pada masa ini, banduan datang ke penjara dengan pelbagai masalah. Ya, pelbagai masalah, melakukan kesalahan di dalam penjara dan dibicarakan dan disabitkan atas sesuatu kesalahan. Jadi di dalam penjara kita melaksanakan program-program pemulihan. Ya, kita ada beberapa program pemulihan untuk memastikan dari segi jati diri banduan supaya dapat bersedia untuk kembali ke masyarakat di luar sana. Jadi untuk makluman para pendengar juga, kita melaksanakan program pemulihan di dalam penjara dan juga menjalankan program pemulihan di luar penjara. Betul. Sebagai persediaan atau asimilasi untuk dia kembali kepada masyarakat. Ya, sebab banduan ini datangnya daripada masyarakat dan kembali juga kepada masyarakat. Jadi kita mengharapkan dengan program pemulihan yang efisien, yang dapat dilaksanakan dengan baik, jadi seorang banduan dapat kembali ke masyarakat sebagai seorang warga negara yang boleh berkhidmat.
dapat memperbaiki diri daripada kesalahan lepas dan menjadi seorang warga negara yang baik. Ya. Pemerhatian Tuan sendiri bagi mereka yang telah pun kembali semula kepada masyarakat cuba meneruskan kehidupan dengan pengukuhan dari segi pengetahuan, ekonomi, kerohanian, dari segi sukan, bagaimana pihak penjara terus memberikan sokongan kepada mereka sebab tadi Tuan ada sebutkan mereka datang dari masyarakat dan juga kembali kepada masyarakat. Jadi bagaimana sokongan berterusan diberikan kepada mereka? Ya, kita di penjara selain daripada melaksanakan hukuman macam saya nyatakan tadi, banduan yang layak untuk program parol sebagai contoh dan juga pembebasan banduan secara lesen. So kita banduan menjalani sebahagian hukuman di luar timbuk penjara. So dalam masa yang sama kita juga membuat pemantauan dan program-program intervensi kepada banduan supaya mereka ini dibantu untuk sebagai contoh diwujudkan peluang-peluang pekerjaan yang mana sebelum dia dibebaskan kita menyediakan sebenarnya program-program kemahiran bersijil di dalam penjara. Jadi dengan adanya kemahiran, adanya sijil dan banduan boleh mendapat peluang untuk kebuli pasaran di luar untuk mencari pekerjaan lah ya, untuk meneruskan kehidupan di luar. Dan juga program kemahiran ini bukan sahaja contoh kalau kita lihat di penjara Marang Terengganu, banduan menghasilkan songket. Di Kelantan saya pernah menemu ramah banduan menghasilkan batik dan sebagainya. Jadi bagaimana masyarakat boleh mendekati mereka? Contohnya dengan memberi sokongan, membeli barang-barang yang dihasilkan mereka di penjara. Adakah kawasan penjara ataupun pintu penjara sentiasa terbuka untuk orang awam untuk mendekati mereka untuk mendapatkan produk-produk servis daripada mereka? Saya difahamkan di Kajang juga ada spa contohnya. Ya, sebenarnya kita di penjara menyediakan pelbagai perkhidmatan ya. Begitu juga produk-produk yang boleh dipasarkan hasil daripada kraft tangan banduan sendirilah. Dan pihak masyarakat boleh datang ke penjara ya untuk membuat tempahan ya, untuk melihat ya produk-produk yang sangat berkualiti lah hasil kerja daripada penghuni itu sendirilah. Ya. Baik Tuan, ke arah penganjuran persidangan ini tidak lama lagi dengan proses persiapan saat-saat akhir ini. Harapan Tuan sendiri untuk program ini secara peribadinya, apa yang Tuan inginkan hasil buah perbincangan nanti setelah tamatnya persidangan, bukan saja untuk Jabatan Penjara Malaysia, malah untuk negara-negara anggota yang menyertainya? Ya, sebenarnya sebagai penganjur ya pada persidangan kali ini, kami mengharapkan ya di Jabatan Penjara Malaysia mengharapkan adalah untuk menjadikan persidangan ini sebagai medium yang membawa impak positif ya dalam membangunkan sistem pemulihan ya dan juga correctional di penjara Malaysia serta di peringkat serantau. Selain itu melalui persidangan kali ini Jabatan Penjara Malaysia berharap ya agar dapat meluaskan lagi jaringan kerjasama ya, bertukar pendapat ya dan mengeksplorasi amalan terbaik ya di setiap negara melalui pengurusan banduan ya, seperti rehabilitasi dan pemulihan dalam komuniti ya. Selain daripada itu antara matlamat penting ya adalah untuk menghasilkan pendekatan baharu yang lebih efisien dan efektif dalam sistem kepenjaraan serta mengenal pasti cabaran-cabaran semasa yang memerlukan penyelesaian segera. Jadi persidangan ini juga diharap dapat membangunkan Malaysia sebagai pusat rujukan ya dalam bidang correctional di rantau ASEAN, dan dengan merangkumi topik seperti pengurusan infrastruktur penjara lama, sistem pemulihan dalam komuniti ya, penyelesaian teknologi dalam pemulihan dapat meningkatkan landscape correctional di penjara Malaysia pada masa akan datang supaya lebih baik lagi. Baik, itu akan yang terbaik untuk penganjurannya nanti, dan pasti kita harapkan hasil perbincangan dapat dikongsikan juga kepada warga masyarakat. Tuan, terima kasih kerana sudah bersama kami pagi ini.